各位弟兄姐妹，大家平安。 Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. 非常高兴能够跟大家在家乐团契里面见面。 Senang sekali dapat bertemu kembali dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Persekutuan Kaleb. 愿上帝悦纳祝福我们这个敬拜。 Kiranya Tuhan memberkati, berkenan akan sembah sujud kita semua. 还没有思想神的话，我们再次祷告。 Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. 主啊，我们来到你的面前， Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. 我们将这一段的时间恭敬的交托。 Dengan hormat kami mempersembahkan seluruh waktu kami kepadamu. 我们求圣灵在我们当中工作， Kami mohon Allah Roh Kudus berkarya di dalam diri kami, 也是在我们每一个人的心里工作， juga berkarya di dalam hati kami masing-masing. 引导带领我们明白你的话语， Memimpin dan membimbing kami untuk dapat mengerti firman-Mu. 也是有信心力量遵行你的话。 Dan Tuhan berikan kepada kami iman dan kekuatan untuk melakukannya. 求你恩待你两位卑微的仆人， Tuhan, kami mohon Engkau memberkati kedua hamba-Mu yang rendah ini, 让他们能够带出你的信息，坚固弟兄姐妹的心。 kiranya mereka dapat membawakan firman-Mu dan menguatkan iman dari saudara-saudari kami. 听我们祷告， Dengarlah doa kami, 奉了耶稣基督圣名求， dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 我们看约书亚记第24章， Kita membuka Yosua pasal 24. 我们单单看第15节而已。 Kita hanya membaca ayat ke-15. 我先用中文的来念，然后才用印尼文的来念。 Terlebih dahulu kita baca dalam bahasa Mandarin, dilanjutkan dengan bahasa Indonesia. 约书亚记第24章第15节，圣经这里告诉我们：若你们以为侍奉耶和华不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢？是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。 Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 也最后一段的经文那边说：至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。 Kalimat terakhir menyebutkan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 这是约书亚所讲的话， Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Yosua. 也是他生命一种信仰的见证。 Dan ini juga merupakan kesaksian dari iman kepercayaan hidupnya. 从这一句话里面，我们可以看到约书亚给我们一个很好的榜样。 Dari kalimat ini kita dapat melihat betapa Yosua telah memberikan keteladanan yang baik bagi kita. 第一方面，当约书亚说：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华”的时候， Pada saat Yosua mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 这个是一种信仰的告白。 Ini merupakan sebuah Proklamasi. pernyataan iman, sebuah proklamasi iman. 就是约书亚在以色列大众那边对他们说： Dan Yosua mengatakan ini di hadapan seluruh jemaat Israel. 今天我们要做一个选择， Hari ini kita harus membuat sebuah pilihan. 你们要侍奉哪一个神呢？ Kalian mau beribadah kepada Allah yang mana? 是不是这个地方就是亚摩利人这个地方的神呢？ Allah tempat ini yaitu Allah orang-orang Amori, 或者以前你们祖宗还没有相信主那一些的神，你要敬拜他吗？ atau Allah yang disembah oleh nenek moyangmu. 但是又是说，至于我和我的家，我要侍奉耶和华。 Tetapi Yosua bersaksi bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah Yahweh. 就是说，他有信心，他要全心的跟随上帝。
Artinya dia memiliki iman dan dengan hati yang sepenuhnya dia akan mengikut Tuhan. 并且耶稣也讲这句话的时候， Waktu Yosua mengatakan kalimat ini, 是在多国国民那边一种的宣扬耶和华上帝比所有的神是更大的神。 ini merupakan sebuah proklamasi di hadapan berbagai bangsa bahwa Allah yang dia sembah, yaitu Tuhan, adalah Allah yang lebih besar dari segala Allah-Allah yang lain. 为什么耶稣也能够这样讲呢？ Mengapa Yosua dapat mengatakan demikian? 因为他很清楚他所相信的上帝 Karena dia begitu jelas mengenal Allah yang dia imani, 是全能的主， yaitu Allah yang maha kuasa, 是创造宇宙万物的主， Allah yang menciptakan alam semesta, 是与他们同在的上帝， dan Allah yang menyertai mereka, 是活的上帝， Allah yang hidup, 是给他们力量的上帝。 Allah yang memberi kekuatan. 这些都是耶稣呀经过的事情。 Ini merupakan pengalaman hidup Yosua secara pribadi. 无论当他跟随摩西40年的时间， Baik saat dia mengikut Musa selama 40 tahun, 他看到很多的神迹， dia melihat begitu banyak mukjizat. 上帝怎么样在海中开了一条陆路， Bagaimana di laut begitu Tuhan telah membuka sebuah jalan darat. 然后百姓能够经过海中的陆路。 Dan dia melihat bagaimana jemaah Israel dapat melalui jalanan di laut itu, daratan yang ada di laut. 这个是任何的人做不到的事情， Itu merupakan satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. 任何的政府也是做不到的事情， Pemerintah manapun tidak sanggup melakukannya 除了上帝全能的主， kecuali Tuhan Allah yang maha 这 kuasa. 个是显现在他的眼前 Dan 的， itulah yang terlihat di depan matanya. 这个是耶稣的经验。 Ini merupakan pengalaman hidup dari Yosua. 在40年的旷野道路， Selama perjalanan 40 tahun di 上 padang 帝 gurun, 每一个早上赐下玛纳给我们， setiap 给 pagi 他们。 Tuhan mencurahkan mana buat mereka. 那各位弟兄姐妹，是否有人每一天把这个 roti Holland Bakery 带到你的家吗？ Saudara, apakah setiap hari membawa roti untuk pulang ke rumah masing-masing? 如果有的话，也是没有每一天人家把这个饼干或者 roti 带到我们的家。 Kalau memang benar ada, itu pun tidak dilakukan setiap hari 但 kan? 是耶稣也经历到40年， Nah, Yosua mengalaminya selama 40 tahun 所 langsung 以他 disediakan. 看到上帝的照顾是非常的厉害， Dan dia melihat betapa hebatnya pemeliharaan Tuhan. 而且 Tuhan. 当他攻打这个耶利哥城的时候， Dan dia juga melihat pada saat mereka menyerang kota Yeriko. 这个城墙的墙壁倒塌下来 Bagaimana tembok Yeriko bisa runtuh. 这都是耶稣亚的经历。 Dan ini semua pengalaman pribadi dari Yosua. 他知道这个是真神， Dan dia tahu Allah yang dia imani itu Allah yang sejati. 所以他做一个宣告：我和我的家必定肯定的侍奉耶和华。 Oleh sebab itu dia pun memproklamirkan diri, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 今天我们都是基督徒， Hari ini kita semua orang Kristen, 但是不是单单名上基督徒而已。 tetapi kita bukan hanya Kristen KTP. 但是有没有像耶稣亚这样与神同行这种的经历呢？ Apakah kita pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Yosua, yaitu berjalan bersama Tuhan? 是否我们能够跟耶稣亚这样说：我和我的家，我们必定侍奉耶和华？ Apakah kita sanggup mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan? 这个是一个很成熟基督徒才能够讲出的话。 Ini merupakan sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang Kristen yang sudah dewasa. 那第二方面， Dari segi yang lain, 至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。 kalimat yang menyatakan bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, 这个是耶稣亚和他家人生活的方向和意向。 itu merupakan arah hidup dan visi dari Yosua dan keluarganya. 一个家庭的生活一定要有方向， Sebuah keluarga harus memiliki kehidupan yang terarah. 一个家庭一定要有意向。 Sebuah keluarga harus punya visi. 如果没有的话，
Kalau tidak, 我们会觉得这个家庭没有什么意义。 maka kita akan berasa bahwa keluarga ini tidak ada maknanya. 当上帝把你的家、我的家建立的时候呢， Pada saat Tuhan membangun keluarga saudara, keluarga saya, 那上帝在我们每一个人的家庭里面有一个很重要、重大的使命， Tuhan telah memberikan misi yang sangat penting bagi saudara dan saya. 让透过我们的家庭能够传下这个敬拜耶和华的后裔。 Supaya melalui keluarga kita, kita dapat meneruskan generasi-generasi yang menyembah Tuhan. 不是我们单单成为一个敬虔敬拜上帝的基督徒， Bukan hanya kita pribadi menjadi orang Kristen yang saleh, 但是我们的下一代也是如此， tetapi keturunan kita pun demikian. 我们的孩子也是这样， Anak kita juga demikian. 而且我们的孙子也是这样。 Cucu-cucu kita juga demikian. 这个是所谓敬畏上帝的后代， Itulah yang disebut sebagai generasi-generasi yang menyembah Tuhan. 这个是上帝在每一个基督徒家庭的使命， Ini merupakan misi Tuhan bagi setiap keluarga Kristen. 也是透过我们的家庭能够彰显出来基督耶稣的爱。 Dan melalui keluarga kita dapat menyatakan kasih Kristus. 所以在以弗所书第5章，保罗这样说： Oleh sebab itu di dalam Efesus pasal 5 Paulus mengatakan demikian. 如同基督爱教会， Seperti halnya Kristus mengasihi gereja, 丈夫也是要这样爱太太， demikianlah suami mengasihi istrinya. 如同教会顺服这个基督。 Seperti halnya gereja tunduk kepada Kristus, 太太也是如此要顺服丈夫。 demikianlah juga istri harus tunduk kepada suami. 然后保罗这样说， Kemudian Paulus mengatakan demikian. 这个是一个很大的奥秘， Ini merupakan sebuah misteri yang sangat besar. 让透过家庭的生活 Melalui kehidupan keluarga 显出基督爱教会的爱， dapat menyatakan kasih Kristus kepada gereja, 显出基督有在我们的家里工作。 menyatakan bahwa Kristus berkarya di dalam keluarga kita. 当别人看到我们的家的时候， Pada saat orang lain melihat keluarga kita, 他们能够看得到耶稣的爱， mereka dapat melihat kasih Kristus 而且他们愿意相信耶稣。 dan mereka mau percaya kepada Yesus. 这个是我们家庭的使命。 Ini merupakan misi keluarga kita. 上帝要我们建立一个敬畏上帝的家， Tuhan mau kita membangun keluarga yang takut dan hormat kepada Dia. 那这个是要成为我们家里的方向和这个意向。 Sudah seharusnya lah ini menjadi arah hidup dan visi dari keluarga kita. 那耶稣也有这个很清楚这个方向， Yosua, dia sangat jelas mengenai arah ini. 所以他说：“我和我一家的人都要侍奉上帝。” Oleh sebab itu Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. 这个也是要成为今天你和我家里的方向和 Dan 意向。 ini juga akan menjadi arah dan visi dari keluarga saudara dan keluarga saya. 今天我们都是做家长的， Hari ini kita semua sudah menjadi orang tua. 有的已经做公公婆婆， Ada yang sudah jadi kongkong popo. 所以你们是很长辈的很长辈一代的人。 Oleh sebab itu kalian sudah menjadi orang-orang yang senior. 那我们成为长辈的人，也要带下一辈的人走在这个上帝给我们使命这种的方向。 Kita sebagai orang-orang yang senior, kita harus memberikan keteladanan untuk mengarahkan diri kepada arah dan visi yang sudah Tuhan tetapkan. 第三方面，当约瑟说：“至于我和我的家，我们必定侍奉耶和华的时候， Makna ketiga dari perkataan Yosua bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. 这个是一个敬畏上帝家庭一个很重要的基础。 Ini merupakan sebuah dasar kehidupan yang takut dan hormat kepada Tuhan. 那一个家庭能够成为敬畏上帝的家庭， Sebuah keluarga dapat menjadi keluarga yang takut dan hormat kepada Tuhan. 有3个很重要的因素。 Ada 3 unsur penting. 第一个要有一个
敬畏上帝的丈夫或者父亲。 Pertama, rumah ini harus memiliki seorang ayah atau suami yang takut akan Tuhan. 他是一位顺从上帝的丈夫或者顺从上帝的这个家长。 Dia haruslah seorang ayah dan suami yang takut dan hormat kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan. 他是一个真正爱太太如同爱自己的人。 Dia adalah orang yang mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri. 他要在家里成为一个很好的榜样。 Dia menjadi teladan yang baik bagi keluarganya. 第二，一定要有一个好或者敬畏上帝的太太或者这个母亲。 Yang kedua, unsurnya adalah keluarga ini harus memiliki seorang ibu yang takut dan hormat kepada Tuhan. 他要成为一个很有智慧家里的这个一种家父。 Dia haruslah menjadi seorang ibu rumah tangga yang bijaksana. 好像箴言31章那边说， Seperti apa yang dikatakan di dalam Amsal 31. 他早早已经起来了， Pagi-pagi dia sudah bangun. 他安排一切家里的需要， Dia mengatur seluruh pekerjaan rumah. 他关怀到丈夫的需要， Dia memperhatikan kebutuhan suami. 他照顾到孩子的需要， Dia memperhatikan kebutuhan anak-anak. 而且他要照顾，他要关怀到晚上。 Dan dia melakukannya itu sampai larut malam. 那他是用真心的爱， Dengan hati dia mengasihi keluarganya. 他带给家里一种的温暖，一种的很舒服的那个这个环境。 Dia membawakan suasana yang nyaman dan hangat bagi keluarganya. 这个是一个敬畏耶和华的太太。 Inilah yang disebut sebagai seorang istri yang takut dan hormat kepada 那 Tuhan. 第三方面要有一个敬畏上帝的儿女。 Unsur ketiga, keluarga ini harus punya anak-anak yang takut dan hormat kepada Tuhan. 以弗所书第6章第1节到第3节这样说： Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 mengatakan, 你们做儿女的， kalian sebagai anak-anak, 也要顺从尊敬你们的父母。 kalian harus taat dan hormat kepada orang tuamu. 这个是上帝的命令， Ini adalah perintah Tuhan. 是你们一定要做到的。 Oleh sebab itu kalian harus melakukan. 你们做儿女的， Sebagai anak, 无论在任何的事情上， di dalam hal apapun 就要顺服尊敬你们的父母， harus taat dan hormat kepada orang tuamu. 因为他们是代表上帝 Karena mereka mewakili Tuhan 来帮助、来教养你们， untuk membantu dan mendidik kalian. 因为他们已经付出他的心身、他的那个力量，把每一个孩子养大， Mereka telah membayar harga untuk membesarkan anak-anak. 所以我们要尊敬他们。 Oleh sebab itu kita harus menghormatinya. 如果家庭有这样的儿女的话， Nah, kalau di dalam keluarga ada anak-anak yang demikian, 那个家庭一定和睦的， maka keluarga ini pasti rukun 也是上帝所祝福的。 dan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. 那今天耶稣也跟我们讲， Hari ini Yosua mengatakan, 至于我和我的家， aku dan seisi rumahku, 就是包括做丈夫的或者做太太的 yaitu termasuk suami, termasuk istri, 包括做儿女的， termasuk anak-anak, 包括做兄弟姐妹的， termasuk saudara-saudari. 我们都要有一个敬畏上帝的心， Kita harus memiliki hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. 这个家庭才能够建立起来， Maka keluarga ini baru akan terbangun 成为一个敬畏敬虔的家庭。 menjadi keluarga yang saleh. 都是从我们每一个成员把它建起来的。 Nah, keluarga ini terbentuk dari 3 unsur ini. Jadi setiap anggota berkontribusi terhadap dibangunnya keluarga yang saleh. 那今天我们为什么要侍奉或者敬畏上帝呢？ Mengapa hari ini kita harus melayani dan hormat kepada Tuhan kita? 那第一方面，因为他是一个真神， Pertama, karena dia adalah Allah yang sejati. 他是全能的上帝， Dia adalah Allah yang maha kuasa. 所以摩西在10条诫命那边，他 Jadi 很 di 清楚 dalam 的说， 10 perintah Allah, Musa dengan jelas mengatakan, 除了耶和华以外， selain Allah, Yahweh, 你们不可以有任何的神， kalian tidak boleh menyembah Allah lain. 你们不可以雕刻任何的偶像， Kalian tidak boleh menggambar Allah yang bentuk apapun. 无论在空中、地上、地底下的东西，你们都不可以拜他。
baik yang di udara, di laut, di darat, semuanya tidak boleh disembah. 只有一位真神， Hanya ada satu Allah 创 yang 造宇 sejati, 宙万物的真神。 yaitu Allah pencipta alam semesta dan isinya, 当我们 segala 看 isinya. 当我们看旧约圣经的时候， Pada saat kita melihat Alkitab Perjanjian Lama, 常常圣经这样说：这些的偶像有耳朵，但是不能够讲话，有耳朵不能够听。 sering sekali kita melihat bahwa ilah-ilah ini, berhala-berhala ini, mereka punya mulut tidak bisa berbicara, punya telinga tidak bisa 或 mendengar. 者他们有眼睛，但是不能够看； Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. 他们有手，但是不能够做东西； Mereka punya tangan tapi tidak dapat 他 berbuat 们有脚， apa-apa. 但是不能够走路。 Mereka punya kaki tapi tidak bisa berjalan. 为什么呢？ Mengapa? 因为这个是人做出来的、造出来的， Karena mereka adalah ciptaan manusia, 这个不是真神。 bukan Allah yang 所以圣 sejati. 经说不可以拜偶像， Jadi Alkitab mencatat kita tidak boleh menyembah berhala. 只有一位真神。 Hanya ada satu Allah yang 所 sejati. 以我们的心要单独向他。 Jadi hati kita hanya berfokus kepada Dia. 所以今天在我们的生活里面， Jadi di dalam kehidupan kita, 我们不可以有任何的上帝站在我们的心里。 kita tidak boleh ada Allah-Allah lain yang merebut hati kita, 除了耶和华上帝。 kecuali Tuhan Allah kita. 第二方面， Yang kedua, 因为他是我们的救主， karena Dia adalah juru selamat kita, 因为他是爱我们的主， karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita, 而且他是用永远无限的爱来爱我们的上帝。 dan Dia adalah Allah yang mengasihi kita, yang tidak terbatas. 所以在新约的圣经里面很清楚告诉我们， Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada kita, 上帝爱世人， Allah mengasihi manusia 用这个博爱、庞大的爱、无限的爱、无条件的爱来爱我们每一个人。 kasihnya yang begitu besar, yang tidak terbatas, yang tidak bersyarat, 所以他就差遣耶稣基督来到我们当中， dan Dia mengutus Yesus Kristus datang ke dunia. 而且为我们死在十字 Dan 架上， Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk kita orang-orang berdosa. 显明上帝真的爱我们。 Di sini kita dapat melihat bahwa Allah Tuhan kita sungguh-sungguh mengasihi kita. 他的爱是无条件的爱。 Kasihnya kasih tak bersyarat. 我曾经看一个文章， Saya pernah membaca sebuah naskah. 讲到在中国大陆有一位姐妹，她姓陈。 Artikel itu menyatakan bahwa di Tiongkok daratan ada seorang saudari yang bermarga Chen. 那她有一个男的孩子。 Dia punya seorang anak laki-laki. 那当时中国大陆是有一个就是一个孩子的一个的政策，所以他只有可以一个孩子。 Waktu itu pemerintah China membuat peraturan satu keluarga hanya boleh satu anak. 那当这个孩子长大的时候， Pada saat anak ini bertumbuh besar, 有一天生病了， suatu hari anaknya jatuh sakit. 他就带去医生看医生。 Dia bawa ke dokter. 当医生看了之后呢， Setelah itu dokter mengatakan 他说他的肝这个 liver 肝已经肝硬， katanya bahwa liver anak ini sudah mengeras, 那到一个严重的地步。 sudah sangat serius. 那他母亲说有什么方法可以医那个肝的病呢？ Ibu ini bertanya, ada cara apa untuk mengobati sakit livernya? 那医生说没有办法， Dokter bilang tidak ada solusi, 除了有人愿意把他一半的肝捐给这个孩子， kecuali ada orang bersedia menyerahkan setengah dari livernya untuk anak ini, 让这个好的肝能够影响那个坏的肝，那这个才能够医好这个肝。 supaya setengah liver yang baik ini dapat mengobati atau memulihkan liver yang rusak sehingga liver ini berfungsi kembali dengan baik. 然后这个母亲说，所以我要找到一个人愿意把一半的肝捐给他的孩子。 Dan ibu ini pun mulai mencari orang yang bersedia menyumbangkan setengah livernya. 他跟他的邻舍说， Dia katakan ini kepada tetangga-tetangganya, 他们都不愿意。 tidak ada yang bersedia. 跟他的那个亲戚说， Dia katakan juga dia sharingkan kepada saudara-saudaranya,
都没有，都不愿意。 tidak ada yang bersedia. 如果叫他们给100万的话，可能他们可以拿出来的钱。 Mungkin untuk membayar pakai 1 juta yuan mungkin mereka bisa. 但是把人的肝拿出一半，那是给他别人，他这个是很难做到的。 Menyerahkan uang itu mungkin bisa dilakukan, tapi menyerahkan liver sendiri itu sulit. 最后他找不到人， Akhirnya ibu ini tidak menemukan orang yang dapat 应 menolong. 该怎么办呢？ Jadi bagaimana? 他说：“医生，我愿意把我的肝切一半给我的孩子。” Maka ibu ini pun mengatakan, dokter, saya bersedia menyerahkan liver saya setengah untuk anak saya. 然后医生就检查他的肝。 Maka dokter pun memeriksa livernya. 那医生说：“为什么奇怪你的肝看不到？”他说。 Dokter mengatakan heran sekali mengapa saya tidak bisa menemukan livermu. 因为他长得太胖，所以这个肝被油遮盖遮盖了。 Rupanya ibu ini terlalu gemuk sehingga lemak telah menutupi livernya sehingga tidak terlihat. 可能他太喜欢吃sop buntut，是不是？sop buntut。 Mungkin ibu ini terlalu senang dengan sop buntut ya. 或者吃猪脚呀？你们有没有吃猪 Suka 脚？ makan cukyok ya. 那所以他的油太多了。 Jadi lemaknya terlalu berlebih. 那他母亲说应该怎么办？ Nah ibunya pun bertanya, saya harus bagaimana? 你要把你的这个油把它降下，或者把它除掉才可以。他说。 Maka dokter pun mengatakan bahwa engkau harus menurunkan kadar lemakmu atau bahkan menghilangkan lemakmu. 所以每一天他就早5点起来， Maka ibu ini pun setiap pagi jam 5 sudah bangun. 他走路2个小时， Dia berjalan selama 2 jam. 走10公里， Dia berjalan 10 kilometer. 然后他走了7个月， Dan berjalan selama 7 bulan. 那1个月30日，所以210日。 Jadi kalau dihitung 210 hari. 那乘这个10公里就2100公里。 Nah kalau dikali 10 kilometer dia telah berjalan 2100 kilometer. 那雅加达到泗水是800公里， Jakarta ke Surabaya itu 800 kilometer. 所以大概走路3次，这个也程到泗水，再回来，再去一次。 Jadi ibu ini kalau ke Surabaya itu sudah bolak-balik 3 kali. 那最后他到医生那边， Jadi akhirnya dia periksa lagi ke dokter. 医生说可以了， Dokter bilang sudah boleh. 把他的肝切出一半 Maka dokter mau memotong separuh dari livernya 给他的孩子。 untuk diberikan kepada anak. 那当他孩子得早医好的时候， Waktu anaknya ini disembuhkan, 他就对他的妈妈说 maka anak ini pun mengatakan kepada：“ 他 mamanya, 说妈妈，现在我真的了解 Mama, saya sekarang sungguh-sungguh mengerti 你的爱是这样伟大， kasihmu itu begitu agung. 你愿意走2100公里的路， Anda bersedia berjalan 2100 你愿意把 kilometer. 你的肝切出一半给我， Anda bersedia menyerahkan livermu setengah buat saya. 你愿意进入这个手术房， Anda bersedia masuk ke ruang operasi ini. 而且大概把你的生命摆上， Dan engkau menyerahkan nyawamu. 你的爱是这样大， Kasihmu begitu besar. 这个是妈妈的爱， Itulah kasih seorang ibu. 没有一个人能够否认的爱。 Tidak ada satu orang pun yang dapat menyangkalnya. 但是这文章的后面再加上一句话， Tetapi di belakang artikel ini ada sebuah kalimat lagi. 如同上帝爱我们， Seperti halnya Allah mengasihi kita. 他愿意把他的生命献给我们。 Dia bersedia menyerahkan nyawanya untuk kita. 耶稣不是把他的肝一半切给我们， Yesus bukan menyerahkan setengah dari livernya untuk kita. 但是他把他整个人、整个生命都献上为了我们。 Tetapi dia menyerahkan keseluruhan dirinya bagi kita. 他不是走了2100公里的路， Dia bukan berjalan sepanjang 2100 kilometer. 但是他从天上降下到这个地上来， Tetapi dia telah berjalan jauh dari surga turun ke bumi. 他放弃那个荣耀无罪的地方，来到这个谦卑多罪的地方。 Dia rela melepaskan tempatnya yang mulia, yang tidak berdosa ke dunia yang kotor, yang rendah. 这个是上帝的爱， Inilah kasih Allah. 他是我们的救主。 Dia adalah juru selamat kita. 如果他这样爱我们， Kalau dia begitu mengasihi kita, 所以我们也是应该真的爱他， maka sudah seharusnya kita mengasihi dia. 应该侍奉他，
kita patut melayani dia. 也是应该传扬他。 Kita juga patut memuliakan, menyebarkan kebaikannya. 第三方面， Hal yang 为什 ketiga, 么我们要侍奉或者敬拜耶和华呢？ mengapa kita harus menyembah dan melayani Tuhan kita? 因为他是恩典的源头， Karena dia adalah sumber berkat. 我们一切所需要的 Apa yang kita butuhkan, 都是从他而来， semuanya berasal dari dia, 包括生命， termasuk hidup kita, 包括救恩， termasuk keselamatan 都是 kita. 从他而来的。 Semuanya berasal dari dia. 除了他以外， Selain dia, 我们得不到生命真正的意义。 kita tidak akan mendapatkan makna 在 hidup yang sesungguhnya. 在上帝里面，我们得着真正的爱， Di dalam Tuhan kita mendapatkan kasih yang sesungguhnya. 好像耶稣这样愿意为我们牺牲， Seperti Yesus yang mau merelakan dirinya bagi kita, 愿意侍奉我们， bersedia melayani kita, 担当我们的软弱。 menanggung kelemahan kita. 那这种的爱有在你的心， Kasih yang demikian bila ada di dalam hatimu, 有在我们家里的心， kalau ada di dalam hati seluruh anggota keluarga kita, 那这个家就成为一个温暖的家， maka keluarga ini akan menjadi keluarga yang hangat. 这个家就能够成为有力量、彼此服侍的家。 Akan menjadi keluarga yang kuat, yang saling melayani. 因为我们学习耶稣基督， Karena kita belajar dari Yesus Kristus. 他来到这个世界， Dia datang ke dunia ini 不是要受人家的服侍， bukan untuk dilayani, 但是要服侍别人。 tetapi dia mau melayani orang lain. 所以，当我们看耶稣在世界的时候， Oleh sebab itu, saat kita melihat Yesus di dunia, 他走遍各城各乡， kita melihat bahwa Yesus berjalan dari desa ke desa, kota ke kota. 他医治软弱的人， Dia menyembuhkan mereka yang lagi lemah tubuh. 他安慰那些痛苦的人， Dia menghibur mereka yang bersedih hati. 他把被鬼附的人把他救出来。 Dia menyelamatkan mereka yang dirasuk iblis. 他从早上做到晚上， Dari pagi dia bekerja sampai malam. 他都是关怀所有的人。 Dia memberi perhatian kepada orang-orang. 这个是侍奉的精神， Itulah semangat pelayanan. 这个是一种侍奉人的爱。 Itulah kasih yang melayani. 那如果这样的爱有在我们的家的话， Nah, kalau kasih yang demikian ada di dalam keluarga kita, 我们做丈夫的，当我们在为家里工作的时候， maka kita sebagai suami, kita melayani keluarga. 我们不会埋怨，我们不会发脾气， Kita tidak akan komplain, tidak akan marah-marah. 因为我们看这个是我们侍奉家一种的责任。 Karena kita merasa bahwa ini merupakan sebuah tanggung jawab kita untuk melayani 或 keluarga. 者你们做太太的， Demikian juga sebagai seorang istri 或者今天做婆婆的， atau yang menjadi popo. 有很多工作在家里要做， Ada pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah. 那我们会很轻松的做。 Kita akan melakukannya dengan sukacita. 如果有这样的爱， Kalau ada kasih yang demikian, 愿意服侍的爱， kasih yang mau melayani, 很难的工作就变成简单，而且我们可以做得到。 pekerjaan yang sesulit apapun menjadi ringan dan kita sanggup melakukannya. 你们做儿女的， Kalian sebagai anak-anak, 你们帮助父母亲， kalian membantu orang tua, 你们顺服、尊重父母亲， kalian taat dan kalian menghormati orang tuamu. 是出一种爱的尊敬，一种爱的帮助的话， Itu merupakan sebuah penghormatan yang menyatakan kasihmu kepada mereka. 那他们就能够做得很轻松。 Maka saat mereka merasakan itu, mereka akan melakukan semua kerjaannya 那这 dengan 个家 sukacita. 就成为一个温暖的家， Maka keluarga ini pun akan penuh dengan 因 kehangatan. 为有这个真是要彼此关怀侍奉的爱， Karena mereka memiliki kasih yang saling memperhatikan, saling melayani. 而且一种无条件的爱。 Dan ini merupakan kasih yang tidak bersyarat. 所以，当我们侍奉敬拜耶和华的时候， Oleh sebab itu pada saat kita melayani dan beribadah kepada Tuhan Allah 这种的 Yahweh, 爱有在我们家庭的时候， saat kasih yang demikian ada di dalam keluarga kita, 那我们才能够把这个家建立的坚固起来。 maka kita pun dapat membangun keluarga ini dengan kuat, teguh. 在主里面，不是单单有这么伟大的爱， Di dalam Tuhan bukan hanya memiliki kasih yang agung, 也是有一个愿意饶恕别人的心， tetapi juga memiliki hati yang mengampuni,
保罗在以弗所书那边告诉我 Di 们， dalam Efesus, Paulus mengatakan, 好像天父在耶稣基督里面赦免我们一切的过犯。 seperti Allah Bapa melalui Yesus Kristus mengampuni dosa dan pelanggaran 你 kita, 们当中也是要彼此的饶恕。 maka kalian pun harus saling mengampuni. 当我们想到耶稣基督饶恕我们的时候， Pada saat kita mengingat betapa Tuhan Yesus telah mengampuni kita, 这个是一个非常大的饶恕。 ini merupakan sebuah pengampunan yang sangat besar. 我们的罪是穷多很多的罪， Dosa kita begitu banyak dan berlapis-lapis. 每一天可能我们做了很多不对的事情， Setiap hari kita melakukan hal-hal yang tidak benar. 虽然多次多种的罪，但是耶稣在十字架都愿意饶恕我们。 Walaupun mungkin dosa kita banyak dan macam-macam, tapi Tuhan Yesus bersedia mati di atas kayu salib untuk mengampuni kita. 所以彼得曾经对耶稣说 Oleh sebab itu Petrus pernah mengatakan demikian. 如果我的弟兄犯罪，我要饶恕他多次。 Petrus pernah bertanya kepada Yesus, kalau saudaraku bersalah kepadaku, aku harus mengampuni dia berapa kali? 保罗说，彼得说7次可以吗？ Petrus tanya, 7 kali cukup? 那对彼得说7次这个是非常多了。 Bagi Petrus 7 kali itu udah banyak. 对我们也是说7次能够饶恕一个人都是很多，是不是？ Bagi kita juga 7 kali itu banyak ya. 有的时候我们饶恕人1次也是很难饶恕。 Kadangkala kita merasa 1 kali mengampuni saja sulit. 但是主耶稣说不是， Tapi Tuhan Yesus mengatakan bukan. 7是乘7， 7 kali 7. 是一种多数的， Dan itu merupakan multiplikasi. 也是一种彻底的饶恕。 Dan itu merupakan sebuah pengampunan yang tuntas. 当一个家庭有这样饶恕的心的时候， Pada saat sebuah keluarga memiliki hati yang mengampuni seperti itu, 就能够解决家里很多的问题。 maka dia akan dapat menyelesaikan banyak masalah dalam keluarga. 很多时候我们家里发生问题， Sering sekali di dalam keluarga banyak masalah 因为我们的心里有仇恨。 karena hati kita ada dendam. 这种的仇恨就是好像家里的病 Ciali itu semua. 病痛的 Ini 病， seperti penyakit yang ada di dalam keluarga. 那就毁坏我们家里的生活。 Dan ini akan merusak kehidupan 那 keluarga. 如果这个病没有把它解决的话， Kalau sakit ini tidak disembuhkan, 我们的家永远不能够建立的坚固，成为敬畏上帝的 maka 家。 keluarga ini tidak akan menjadi keluarga yang kuat. 我们活在一起，我们一个家庭活在一起， Kita hidup bersama-sama di dalam satu keluarga. 我们多少会伤害别人，或者会伤害我们家里的人。 Sedikit banyak kita bisa saling menyinggung keluarga. 无论丈夫对太太， Mungkin suami terhadap 或 istri 者反过来， atau sebaliknya istri terhadap 家长 suami. 对儿女们， Demikian juga orang tua terhadap anak 或者儿女对家长， atau anak-anak terhadap orang 都 tua 常常会彼此伤害。 akan saling menyakiti. 那如果我们没有这个饶恕的心， Kalau kita tidak memiliki hati yang mengampuni seperti ini, 这个家庭快慢都会发生很多的问题。 maka cepat atau lambat keluarga ini akan ada masalah. 当我们邀请耶稣来掌管我们的家的时候， Pada saat kita mengundang Yesus untuk mengontrol keluarga kita, 他就解决这些的问题。 maka dia dapat membantu kita menyelesaikan masalah 所 ini. 以，我们一家人侍奉上帝、跟随上帝，这个是非常的重要。 Oleh sebab itu sekeluarga mengikut Tuhan, menyembah Tuhan itu sangat penting. 它是爱的源头， Itu karena dia adalah sumber kasih, 因为它是饶恕的源头， karena dia adalah sumber pengampunan, 它也是力量的源头。 dan dia juga sumber kekuatan. 当我们看耶稣亚跟摩西的历史的时候， Karena saat kita membaca sejarah Yosua dan Musa, 他们经历到上帝很大的能力， kita melihat betapa mereka itu mengalami kuasa Tuhan yang sangat 不是 besar. 单单看到神迹出现， Bukan hanya terjadi mukjizat, 但是在他们的身上，他们也是经历到上帝非常大的力量。 tetapi mereka juga mengalami kuasa yang besar di dalam diri mereka. 摩西能够40年在旷野里面侍奉上帝， Musa bisa selama 40 tahun melayani Tuhan di padang gurun. 这个不是简单的工作， Ini bukanlah satu pekerjaan yang mudah, 不是1天2天的工作， bukan pekerjaan 1-2 hari, 不是处理1个家庭2个家庭的工作， bukan masalah 1-2 keluarga.
不是处理简单的事情， bukan sebuah hal yang sederhana. 但是40年多么大的问题都有在那边。 Tetapi selama 40 tahun berbagai persoalan bahkan yang besar-besar pun terjadi. 摩西有力量去做， Musa memiliki kekuatan untuk而且 melakukannya, 他活到120岁， dan dia hidup sampai umur 他眼 120睛还 tahun 是明亮， dan matanya masih jelas. 他还能够跑到山上那边去， Dia masih bisa manjat sampai ke atas gunung 因为上帝给他力量。 karena Tuhan memberi kekuatan kepada dia. 耶稣也是如此， Demikian juga Yesus. 耶稣也是如此。 Maksud saya Yosua. 他也是能够侍奉上帝，侍奉达到年老。 Yosua juga dapat melayani Tuhan sampai usia tua. 可能他比我们老， Mungkin dia lebih tua dari kita, 但是他有力量侍奉上帝， tetapi dia memiliki kekuatan untuk melayani 因为 Tuhan. 上帝是我们的力量。 Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. 好像以赛亚书那边告诉我们， Seperti di dalam kitab Yesaya, 仰望耶和华的 siapapun yang berharap kepada Allah Yahweh, 要重新得力， dia akan mendapatkan kekuatan. 好像鹦鹉老的时候凡同再有力量，再跑得更高。 Seperti burung Raja Wali yang telah ditransformasi sehingga memiliki kekuatan untuk terbang tinggi kembali. 这个是上帝的力量， Itulah kuasa Tuhan. 是上帝与我们同在的力量。 Itu adalah kuasa Allah yang menyertai kita. 当耶稣也明白这一些的事情的时候， Pada saat Yosua mengerti hal ini, 他就在年老里面，他在年老的时候他就写下来： maka di usia tua pun dia mencatat, 我和我整个家庭， aku dan seisi rumahku, 我们都要侍奉耶和华， kami akan beribadah kepada Tuhan. 我们要跟随耶和华， Kami akan mengikut Tuhan. 我们要忠心的跟随他。 Kami akan mengikut Dia dengan setia. 让今天你我也是这样说。 Kiranya saudara dan saya juga dapat mengatakan demikian. 我们无论到年老的时候， Baik kita sampai di usia tua, 我们的信心还是坚固， iman kita tetap teguh, 我们的家庭方向意向还是这样清楚， arah dan visi dari keluarga kita tetap jelas, 把我们的家带到主的面前。 dan kita menyerahkan keluarga kita di hadapan 这 Tuhan. 个是我们做家长的使命， Ini merupakan misi saudara dan saya sebagai orang tua, 是我们应该做得到的。 merupakan hal yang harus kita lakukan. 那最后的一点， Dan hal yang terakhir, 我们怎么样能够把我们整个家带到主的面前呢？ bagaimana kita sanggup membawa seluruh keluarga kita ke hadapan Tuhan? 第一方面要从我们这个人开始， Pertama harus dimulai dari kita sendiri. 我们要有正确的信仰， Kita harus memiliki iman kepercayaan yang tepat. 我们要有好的见证， Kita harus memiliki kesaksian yang baik. 我们要先忠心， Kita harus setia. 我们要全心的跟随上帝， Kita harus mengikut Tuhan sepenuh hati. 这个是第一个条件， Ini adalah syarat pertama. 是从家长开始， Dimulai dari orang tua, 是从我们每一个人开始， dimulai dari setiap kita. 我们每一个人都要有一个重生得救的这个经历。 Kita semua harus mengalami transformasi, mengalami lahir baru. 如果我们没有这种的生命， Kalau kita tidak mengalami itu, 我们做不到的。 kita tidak sanggup 因为 melakukannya. 敬畏上帝、侍奉上帝是从神而来的力量。 Karena takut dan hormat kepada Tuhan, melayani Tuhan, harus ada kekuatan dari Tuhan. 我们的生命跟上帝的生命要先连接一起， Hidup kita harus berpaut, menyatu dengan hidup Tuhan. 是从耶稣基督的福音里面开始， Dimulai dari Injil Yesus Kristus 把我们从罪恶救出来， dan menyelamatkan kita dari dosa, 改变我们的生命。 merubah hidup kita. 我们有这个新的生命， Kita memiliki hidup yang baru, 才能够活出新的生活， baru bisa menghidupi hidup yang baru, 才能够活出上帝的爱， baru bisa menghidupkan kasih 才 Allah, 能够活出一种顺服上帝的心。 baru dapat mentaati firman Tuhan. 所以，我们每一个人都要谦卑在主的面前。 Oleh sebab itu setiap kita perlu dengan rendah hati ada di hadapan 我 Tuhan. 们审查自己， Kita introspeksi diri. 有没有我们有好的见证？ Apakah kita sudah memiliki kesaksian yang 有没 baik? 有我们有了新的生命？ Apakah kita sudah memiliki hidup baru? 有了没有我们有这个庞大的爱、无条件的爱？
Apakah kita sudah memiliki kasih yang besar, kasih yang tidak bersyarat? 如果我们没有这些的东西的话， Kalau kita masih belum memilikinya, 我们带不出影响， kita tidak bisa membawa kekuatan. 我们没有办法把家人带到主的面前， Kita tidak punya kuasa untuk membawa keluarga kita kepada Tuhan. 因为家人是看我们先开始。 Karena keluarga itu melihat kita, kitalah yang memulainya. 那第二方面， Yang kedua, 我们要保持跟上帝一个良好的关系。 kita harus mempertahankan hubungan atau relasi yang baik dengan Tuhan. 好像圣经说， Seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab. 挪亚与上帝同行。 Nuh berjalan bersama Tuhan. 这个与上帝同行这一句话， Berjalan bersama Tuhan 就是不断培养我们跟上帝的关系。 artinya terus membina relasi dengan Tuhan. 那今天我们已经得救， Hari ini kita sudah diselamatkan. 不是停顿到那一个地方，不是停顿到 Bukan 那个 berhenti 地 di 方， situ saja, 但是要经过一个成长的过程， tetapi harus melalui proses bertumbuh. 经过一个与上帝同行的过程。 Harus melewati proses bertumbuh bersama Tuhan. 那当我们能够与上帝同行， Saat kita bisa bertumbuh bersama Tuhan 有这样的经验的时候， dan kita mengalami hal ini, 那我们才能够对家人说，或者我们的配偶说，我们一起来敬拜上帝。 kita baru sanggup mengatakan kepada pasangan kita atau keluarga kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan. 所以，我们无论在祷告的生活上， Oleh sebab itu di dalam kehidupan berdoa kita, 在敬拜的生活上， di dalam kehidupan beribadah 在 kita, 侍奉的生活上， di dalam kehidupan melayani 我 kita, 们都要努力忠心。 kita harus dengan sungguh-sungguh melakukannya Nah, dan setia melakukannya. 这个是一个与神同行的过程。 Karena ini merupakan sebuah ciri atau proses kita berjalan bersama Tuhan. 或者我们学习亚伯拉罕， Kita boleh belajar dari Abraham, 愿意顺服上帝。 bersedia taat kepada Tuhan. 当上帝对亚伯兰说 Waktu Tuhan memerintahkan Abraham,：“ 你把你的孩子献给我， serahkan anakmu persembahkan bagiku. 独一的孩子， Anak satu-satunya, 他年老才得到孩子。 anak yang dia dapatkan di usia tuanya. 上帝说：你把它摆上，或者把它献给我。 Tuhan memerintahkan dia untuk mempersembahkan anaknya. 亚伯拉罕没有向上帝那边辩驳， Abraham tidak berdebat dengan Tuhan 或者他没有埋怨上帝。 dan dia tidak bersungut-sungut. 这个是我年老得到的， Dia tidak katakan bahwa ini adalah anak yang saya dapatkan di 这 usia 个是 tua. 唯一的孩子， Ini anak saya satu-satunya. 这个是应许自己， Ini adalah anak perjanjian. 哪里可以摆上？ Bagaimana saya bisa serahkan? 但是亚伯兰顺服上帝， Tetapi Abraham taat kepada 愿 Tuhan. 意把孩子带到山上。 Dia bersedia membawa anaknya ke atas gunung. 当他要杀这个孩子的时 Pada 候， saat dia mau membunuh anaknya, 那上帝对他说 Tuhan katakan kepada dia, 亚伯拉罕， Abraham, 你不要杀这个孩子， jangan bunuh anakmu. 我知道你的心， Aku tahu hatimu. 你顺服我， Engkau taat kepadaku. 你相信我。 Engkau percaya kepadaku. 那这个是一个很顺服上帝这种的心态， Ini merupakan sebuah sikap hati yang taat kepada Tuhan, 或者愿意听从上帝的话语这种的心态， yaitu sikap Abraham yang bersedia mendengar perintah Tuhan. 这个是与上帝同行的心态， Ini merupakan sebuah sikap berjalan bersama Tuhan, 要有在我们的家里 dan sikap demikian harus ada di dalam keluarga 啊 kita, 应该是从我们做家长大人的身上开始。 dimulai dari kita sebagai orang tua. 那如果我们有这样的这个信心的表现， Kalau kita memiliki iman yang demikian, 那我们就能够把整个家庭带 maka 回到 kita 上帝的 akan 面前， sanggup membawa seluruh isi rumah kita kepada Tuhan, 然后我们能够影响我们的家人。 dan kita dapat mempengaruhi keluarga kita. 如果我们火热的侍奉上帝， Kalau kita bisa melayani Tuhan dengan berapi-api, 那当我们的孩子看到我们忠心侍奉上帝， pada saat anak-anak kita melihat bagaimana kita setia melayani Tuhan, 并且到底或者到年老还是侍奉上帝， dan dia melihat kita melayani Tuhan sampai usia tua,
这个是从书本课堂里面学不到的功课， Dan ini adalah pelajaran yang tidak bisa dia dapatkan dari buku. 是要从家人关系里面所学习到的。 Dan dia belajar dari relasinya dengan keluarga. 那这个会很大的影响。 Ini akan memberi pengaruh yang sangat besar. 如果今天你我还是仍然侍奉上帝， Kalau hari ini saudara dan saya masih tetap melayani 那 Tuhan, 这个是我们一种家里的见证， ini merupakan sebuah kesaksian bagi keluarga. 也是要他们一起来侍奉上帝。 Dan ini dapat memberi kekuatan bagi kita untuk membawa mereka melayani Tuhan. 如此这样，我们就能够跟耶稣也一起说， Dengan demikian maka kita pun bisa mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Yosua. 我和我的家，我们必定侍奉上帝。 Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 当我看到一个解经书解释这一句话的时候， Pada saat saya melihat seorang penafsir menafsirkan kalimat ini, 他说这个是一个选择。他说， dia katakan bahwa ini merupakan sebuah pilihan. 耶稣也选择这个，耶稣也 Yosua memilih ini, 那是界定他家前面的方向， menentukan arah hidup keluarganya, 成为他一生委身与上帝，或者把家庭交给上帝。 menjadi sebuah komitmen hidupnya kepada Tuhan dan merupakan sebuah penyerahan total dirinya, keluarganya kepada Tuhan. 让今天我们也是做一个选择。 Kiranya kita pun membuat pilihan yang demikian. 我和我的家，我们都侍奉上帝。 Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 让我们的一家人蒙上帝祝福， Kiranya sekeluarga kita diberkati oleh 让我 Tuhan. 们永远的跟随上帝。 Kiranya selamanya kita dapat mengikut Tuhan. 愿上帝祝福我们。 Tuhan memberkati kita 我 semua. 们低头祷告， Mari masuk di dalam doa. 亲爱的父神，我们感谢你， Allah Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu. 我们可以向耶稣亚来学习。 Kami dapat belajar dari Yosua. 我和我的家人都要侍奉上帝。 Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 你的仆人为每一个弟兄姐妹来祷告， Hamba-Mu berdoa bagi seluruh saudara-saudari kami. 让我们有这样的信心。 Kiranya setiap kami memiliki iman yang demikian. 我和我的家都要侍奉你。 Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada 主 Tuhan. 啊，求你给我们力量， Tuhan, tolong beri kami kekuatan. 你的话语不断充满我们， Firman-Mu terus memenuhi kami. 让我们能够把这个真理活出来。 Kiranya kami dapat menghidupkan kebenaran ini. 听我们祷告， Dengarlah doa kami. 奉来耶稣基督的圣名求， Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 阿门， Amin. 阿门。